Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Amran, Nombor Matrik 11DKA 21F 2002. Hari ini saya ingin membentangkan tentang projek 50 unit perumahan PPRT kos DCC 3082, Industrialized Building System in Sustainable Construction. Nama pensyarah Encik Anwar bin Nordin. Dan saya Nurul Najur Alila binti Saleh, nombor pendaftaran 11DKA 21F 2005. Okay, slide pertama tentang pengenalan. Industrial Building System iaitu IBS boleh ditarifkan sebagai sistem bangunan di mana komponen struktur dikilang, diangkut dan dipasang ke dalam struktur dengan kerja tapak tambahan yang minimum. Teknik pembinaan di mana komponen dikilangkan dalam persekitaran terkawal, sama ada di tapak atau di luar tapak, diletakkan dan dipasangkan ke dalam kerja pembinaan. Ini adalah contoh perumahannya, contoh plan. Okey, slide seterusnya adalah pembinaan biasa dimulakan dengan pembinaan asas iaitu foundation work, diikuti dengan superstructure, seterusnya roof covering, selain itu wall system, selepas itu door and window dan akhir sekali skim and painting. Itu adalah finishing. Okey, slide seterusnya adalah jentera dan penggunaan buruh. Okay, yang pertama adalah bulldozer. Fungsinya membersihkan tapak pembinaan, memindahkan tanah, pembabatan atau penebasan. Yang kedua adalah excavator. Fungsinya menggali tanah, pemindahan material, meratakan permukaan tanah. Okay, yang last sekali backhoe loader. Fungsinya membuat penggalian tanah, meratakan permukaan tanah, memecahkan permukaan asal. Selain itu adalah crane, mengangkat dan memindahkan material. Selepas itu adalah grader, menyebarkan material ringan, membentuk permukaan tanah, meratakan tanah. Okay, yang seterusnya concrete truck, mencampurkan konkrit dan menghantar ke tapak pembinaan. Penggunaan buruh. Pengurus projek, memastikan kerja-kerja dilaksanakan dengan lancar dan sempurna mengikut perancangan asal. Merancang dan mengawal kos serta mengesan sebarang perubahan kos. Melaksanakan projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah kontraktor, memastikan pembinaan yang dijalankan mengikut lukisan pembinaan, masa dan kos ditetapkan. Memastikan bahan binaan dan jumlah pekerja mencukupi untuk menyiapkan kerja. Sentiasa menitik beratkan aspek kualiti setiap kerja yang dijalankan. Seterusnya buruh. Buruh mahir, buruh separa mahir, buruh tidak mahir. Orang yang menjalankan tugas seperti membuat kerja kayu, konkrit dan memunggah bahan bangunan. Okey, lepas tu operator, memuat dan memunggah peralatan dari kenderaan dan trailer, menyediakan cadangan untuk mengekalkan dan meningkatkan prestasi alam sekitar. Seterusnya juruukur, membuat ukuran tepat yang akan mengenal pasti sempadan dan sudut antara titik tertentu di permukaan bumi. Pengukuran digunakan untuk permulaan projek pembinaan. Okay, akhir sekali instruktor, bertanggungjawab untuk mengajar cara meningkatkan kemahiran praktikal. Seterusnya, berikut merupakan perancangan jadual untuk mendirikan 50 unit perumahan yang telah dibuat. Projek ini bermula pada 1 Jun 2023 hingga 30 November 2023. Projek ini dijalankan selama 6 bulan bersamaan 142 hari yang tidak termasuk cuti umum dan juga hari Ahad. Yang pertama, site possession and preliminary works memerlukan 4 tenaga pekerja. Yang kedua, site clearing and earthwork memerlukan 4 tenaga pekerja. Dan yang ketiga, mobilization and setting up memerlukan 4 orang pekerja juga. Manakala untuk bahagian C iaitu building structure works, bahagian foundation works memerlukan 8 orang tenaga pekerja. Untuk ground beam and ground slab memerlukan 8 orang pekerja dan underground piping memerlukan 2 orang pekerja. Seterusnya, section 2, bahagian structure system iaitu steel frame panel system memerlukan 6 orang pekerja, steel frame joist system memerlukan 6 pekerja juga, dan yang terakhir steel frame truss system memerlukan 6 orang pekerja. Seterusnya, bahagian D iaitu building architect works untuk metal roof system with aluminium foil insulator memerlukan 6 orang pekerja. Yang kedua, wall system memerlukan 8 orang pekerja dan yang ketiga, door and windows memerlukan 4 orang pekerja. Seterusnya, section 2, non-IBS untuk skim coating memerlukan 8 orang pekerja untuk external and internal. Seterusnya, untuk ceiling works memerlukan 2 orang pekerja.
Untuk floor screeding memerlukan 6 orang pekerja. Untuk toilet floor tiles and wall tiles memerlukan 6 orang pekerja. Dan yang terakhir untuk painting memerlukan 8 orang pekerja. Manakala untuk building mechanical and electrical works iaitu internal conduit system memerlukan 2 orang pekerja. Untuk internal plumbing and sanitary system memerlukan 2 orang pekerja. Electrical wiring 2 orang pekerja. Plumbing and electrical fitting memerlukan 2 orang pekerja. Untuk cleaning and final touch up memerlukan 4 orang pekerja. Dan yang terakhir handover memerlukan 4 orang pekerja. Oleh itu, jumlah pekerja yang diperlukan untuk projek ini seramai 112 orang sahaja. Berikut merupakan jadual bagi progres pembinaan yang dilakukan, iaitu kita boleh lihat pada hari pertama hingga ke hari ke-18 progresnya hanya sedikit mendata disebabkan oleh proses-prosesnya yang agak mudah, dan pada hari ke-19 ia telah bermula meningkat disebabkan oleh prosesnya yang agak rumit. Okey, berikut merupakan perancangan kos bagi mendirikan 50 unit perumahan PRT. Bagi site position and preliminary works memerlukan kos sebanyak RM1,129.03. Seterusnya untuk site clearing and earthwork memerlukan kos sebanyak RM1,129.03 dan mobilization and setting out memerlukan kos sebanyak RM1,129.03. Manakala bagi building structure works, bagi foundation work memerlukan kos sebanyak RM1,129.03. Manakala ground beam and ground slab memerlukan RM1,129.03. Dan juga underground piping and conduit memerlukan kos sebanyak RM564.52. Seterusnya, Section 2 IBS untuk structure system. Bagi steel frame panel system memerlukan kos sebanyak RM1,119.03. Steel frame joist system memerlukan kos sebanyak RM564.52. Untuk steel frame truss system memerlukan kos sebanyak RM1,129.03. Manakala untuk building architect works, bagi metal roof system, kosnya sebanyak RM1,693.55. Untuk wall system, kosnya sebanyak RM3,951.61. Dan juga untuk door and windows, kosnya RM1,129.03. Manakala untuk non-IBS iaitu skim coating, kosnya sebanyak RM5,645.16. Dan ceiling works memerlukan kos RM1,693.55. Dan floor screeding memerlukan RM1,693.55. Dan untuk toilet floor tiles and wall tiles memerlukan RM1,129.03. Dan painting memerlukan RM2,822.58. Dan yang terakhir, untuk bahagian building mechanical and electrical works, untuk internal conduit system memerlukan kos sebanyak RM1,129.03. Yang kedua, internal plumbing and sanitary system, kosnya sebanyak RM1,129.03. Dan electrical wiring, kosnya RM1,693.55. Plumbing and electrical fitting RM564.52. Cleaning and final touch up RM1,129.03. Dan handover sebanyak RM564.52. Okey, seterusnya kelebihan rumah IBS. Kelebihan yang pertama, ia meningkatkan kualiti. Yang kedua, mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing. Yang ketiga, memendekkan tempoh pembinaan. Kelebihan yang keempat, memudahkan pengurusan tapak pembinaan serta aspek keselamatan. Dan kelebihan yang terakhir iaitu mengurangkan kos. Slide seterusnya tentang keburukan rumah IBS. Keburukan yang pertama, sebarang kesalahan lokasi pemasangan akan menyebabkan kesukaran pemasangan dan penyusunan semula. Keburukan yang kedua, setiap bahagian penyambungan IBS perlu disemak dengan teliti, terutama bahagian laluan pipe.
bagi mengelakkan laluan paip tersumbat ataupun kebocoran berlaku. Keburukan yang ketiga, penggunaan IBS adalah tidak praktikal untuk bangunan yang kecil. Seterusnya, rumah yang dibina menggunakan sistem IBS kurang sesuai untuk renovasi, terutamanya bahagian depan dan belakang rumah. Slide yang terakhir iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, projek pembinaan 50 unit perumahan dengan menggunakan komponen IBS memberikan banyak kebaikan. Teknologi yang canggih dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti sesuatu pembinaan bagi membolehkan pembangunan infrastruktur di Malaysia akan setanding dengan negara luar. Seterusnya, jadual perancangan IBS ia dapat memudahkan penyelesaian kerja dengan baik dan sistematik. Di samping itu, penyelesaian kerja pembinaan dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan berdasarkan jadual pembinaan yang telah disediakan. Justeru, kami dapat mengenali penggunaan jentera dan penggunaan buruh. Akhirnya, kami dapat membuat perincian kos dengan menggunakan jadual. Oleh itu, kita mestilah membuat persediaan dan perancangan awal supaya hasil pembinaan yang dilakukan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.